What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Koverto. So hari ni kita nak bercerita pasal Kobe. Bertemu dengan Raja Bajak Laut. Dia telah menjawat jawatan sebagai kapten dalam Marine dan telah berlatih bersama-sama Helmeppo di bawah kelolaan Monkey D. Garb. Kobe juga merupakan anggota dalam unit SWAT. Dialah merupakan ally pertama Luffy semasa di Romance Dawn Arc. Alright, jom kita mula bercerita. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe channel aku harap korang dapat subscribe dan menekan bell notification button so that korang tak ketinggalan video-video dari aku. Follow IG Kimis Koverto so that korang dapat update terkini dari aku. Join grup Telegram Koverto Fleets untuk berpeluang memenangi hadiah giveaway setiap bulan. 5 pemenang akan dipilih every month. Ayo kita jadikan channel ini setanding dengan channel-channel teori yang ada di seluruh dunia. Stay with me guys. Ikutu Yarudamo. Adabi melazatkan, Adabi menyelerakan, mengandungi berbagai rempah, melazatkan kari dan kuah. Perjalanan kisah hidup Kobe dalam storyline bermula dengan agak sadis apabila Kobe pada awalnya berniat untuk keluar memancing, tapi tersalah masuk kapal Lanun Alvida. Jadilah Kobe hamba dalam kapal tersebut. Dia telah memasang cita-cita untuk melarikan diri dan menjadi anggota Marine dan telah membina sampan selama 2 tahun. Pada satu hari, kapal Alvida yang bernama Miss Love Duck telah kotor. Kru di situ bersama-sama Kobe telah dibelasah oleh Alvida dan mengarahkan mereka untuk mencuci di bahagian washroom. Kobe kemudiannya menjumpai satu tong yang sebelum ni telah hanyut dari Goat Island yang dipercayai mengandungi sake. Dia dan his fellow crewmate telah mendekati tong sake tersebut dan alangkah terkejutnya mereka apabila sesosok manusia muncul secara tiba-tiba. Alvida yang mendengar kekecohan itu dari dalam telah melemparkan belantan berdurinya ke arah mereka. Kemudian Luffy bertanyakan Kobe untuk mendapatkan sebuah sampan dan Kobe pun menunjukkan sampan yang dia bina selama 2 tahun itu. Dan hasilnya sangat-sangatlah terbaik. Kobe beritahu yang sampan yang dia buat tu untuk melarikan diri dari Alvida dan sementara Luffy beritahu Kobe yang impian dia adalah untuk menjadi seorang Pirate King. Kobe sangat-sangat tertarik dengan Luffy dan dia pula mula menceritakan impian dia. Tapi tiba-tiba datang Alvida yang terus menghancurkan sampan Kobe. Kobe yang teringatkan impian Luffy yang sangat-sangat admirable terus menginsult Alvida. Alvida yang berang telah bersiap sedia untuk menyerang Kobe. Namun Luffy terlebih dahulu menolak Kobe ke belakang dan telah dengan satu serangan Gomu no Mi pistol one shot, Alvida pun terus KO. So kat sini ada perbezaan sikit antara manga dan anime. Kat anime pertarungan ni berlangsung atas kapal, tapi dalam manga pertarungan ni berlangsung ke atas darat. Luffy kemudiannya mengarahkan Alvida Pirates untuk menyediakan sampan untuk mereka berdua. Semasa mereka berdua berlayar, Luffy beritahu yang dia nak rekrut seseorang yang kuat yang sedang diberkas di pulau yang mereka sedang tujui itu. Dan orang tersebut bernama Rorojoro. Perkara tersebut membuatkan Kobe terperanjat besar kerana Zoro adalah seorang yang ganas, bahaya dan mendahagakan darah. Kedua-dua mereka kemudiannya sampai di pulau yang dimaksudkan di Marine Base di mana tempat Zoro diberkas. Semasa di restoran, Kobe tertanya-tanya kenapa para pelanggan restoran kat situ terkejut besar seakan-akan berada dalam ketakutan apabila mereka dilihat turut terkejut semasa Kobe menyebut nama Morgan, yang mana sama terkejut mereka apabila Luffy menyebutkan nama Zoro. Kemudian mereka berdua pun berjalan-jalan untuk mencari Zoro dan kemudian Kobe berada di dalam keadaan ketakutan. Sejenak terlihat sosok sebenar Roronoa Zoro. Kobe mengenali Zoro dengan melihat rupa parasnya dan aura yang menakutkan dimiliki oleh Zoro. So sebenarnya Oda dari awal lagi dah bagi tahu kat kita dah. Dia dah siap bagi hint kat kita kemampuan Kenbun Shoku Haki milik Kobe dan juga Hau Shoku Haki milik Zoro sejak chapter 3 lagi. Dan sekarang kemampuan Kenbun Shoku Kobe dah direvealkan. Cuma Hau Shoku Haki Zoro je belum dinyatakan secara official lagi. Apabila Zoro melihat ke arah mereka berdua, Zoro meminta Luffy membebaskan dia, tapi Kobe melarang sebab dia takut. Tiba-tiba datang seorang budak perempuan yang bernama Rika yang memanjat tangga untuk melepasi tembok kat situ untuk memberi makan kepada Zoro. Tapi Rika tak sempat nak bagi makan kepada Zoro sebab dihalang oleh Helmeppo
Helmeppo, anak kepada Morgan. Nasi kepal dia dipijak dan Rika dicampak keluar dari tembok tersebut. Kobe telah menengok-nengokkan keadaan Rika sementara Luffy telah pergi ke arah Zoro dan bagi Zoro makan nasi kepal yang dipijak tadi. Lepas Zoro minta untuk makan, Zoro titipkan terima kasihnya untuk disampaikan kepada Rika. Luffy dan Kobe kemudiannya telah menemui Rika di kampung dia dan Rika telah menceritakan sebab Zoro ditangkap adalah sebab Helmeppo telah melepaskan serigala buas milik dia berkeliaran dan membahayakan penduduk setempat. Zoro yang berada di situ telah membunuh serigala milik Helmeppo dan membuatkan Zoro ditangkap. Rika mengatakan yang Zoro sebenarnya adalah orang yang baik dan Morgan lah orang yang jahat. Helmeppo kemudiannya telah datang semula ke kampung Rika dan sambil itu dia telah mengatakan yang dia akan bunuh Zoro lagi 3 hari. Sedangkan dia beritahu Zoro yang dia akan bebaskan Zoro sekiranya Zoro mampu bertahan hidup selama sebulan. Mendengarkan perkara tersebut, Luffy telah melepaskan tumbukannya tepat ke arah wajah Helmeppo yang berambut Abu Bakar Ella itu. Kobe kemudiannya memegang Luffy dari merosakkan lagi wajah Helmeppo itu dan mula risau apabila Helmeppo bagi tahu yang dia akan membalas dendam. Luffy kemudiannya pergi ke arah Zoro untuk rekrut Zoro. Kobe pun sampai juga untuk bebaskan Zoro bagi menegakkan keadilan Marine yang sebenar. Semasa Kobe cuba membebaskan Zoro, Kobe telah ditembak di bahu. Kemudian Marine telah mensasarkan serangan ke arah Kobe dan Zoro. Namun Luffy telah menghalang serangan tersebut dengan tubuh getahnya dan Kobe telah pengsan melihatkan perkara tersebut. Setelah Luffy berjaya membebaskan Zoro, mereka berdua pun telah bertarung dengan Marine di situ. Dan dalam pertarungan tersebut, Helmeppo cuba main kotor. Namun Luffy berjaya sekali lagi menumbuk muka Helmeppo, si rambut Abu Bakar Ella itu, dan Zoro telah berjaya menebas Morgan. Apa yang menterperanjatkan Kobe adalah sebaik saja Morgan berjaya ditumpaskan, pasukan Marine telah bersorak-sorai gembira. Kobe, Luffy dan Zoro kemudiannya telah pergi ke restoran Mak Rika dan Kobe mengatakan Zoro dan Luffy lah kawan pertama dia. Kemudian pasukan Marine telah datang ke arah mereka dan menasihati Zoro dan Luffy untuk beredar dari situ disebabkan mereka adalah lanun, dan mereka juga turut bertanya adakah Kobe bersama mereka. Namun Kobe menafikannya dan Luffy mendedahkan bahawa sebelum ni Kobe pernah berkhidmat untuk Alvida, membuatkan Kobe menumbuk Luffy dan mereka berdua pun bertumbuk. Setelah selesai, barulah Kobe menyedari tindakan Luffy tersebut dan Kobe pun berjaya menyertai angkatan Marine. Sebaik saja Luffy dan Zoro berlayar, Kobe telah tabik hormat kepada Zoro dan Luffy, dan apa yang mengejutkan adalah pasukan Marine yang lain juga turut ikut tabik hormat. Setelah insiden tersebut, Helmeppo telah insaf dan telah mengikuti latihan rekrut Marine bersama-sama Kobe di branch 153 di Shell Town. Mereka berdua kemudiannya ditugaskan untuk menjadi cleaner di dalam kapal tersebut. Semasa Monkey D. Garp membawa Morgan yang merupakan tahanannya, Morgan berjaya menyerang Garp dan telah menjadikan anak dia sendiri iaitu Helmeppo sebagai orang tebusan. Morgan cuba melarikan diri dengan sebuah sampan kecil bersama-sama Helmeppo. Pihak Marine bersiap sedia untuk menembak sampan Morgan, namun Kobe telah menahan meriam itu dengan mengatakan Meppo itu kawannya sambil seluruh tubuhnya menggeletar. Kobe kemudiannya diserang oleh Bogart dengan memotong pistol Kobe kecil-kecil tapi tanpa mencederakan Kobe. Kemudian Garp yang telah diserang tadi telah bangun dan memotong meriam tersebut dengan tangannya, membuatkan mata Kobe terbeliak. Namun Helmeppo dilepaskan oleh Morgan dan oleh kerana Garp telah melihatkan keberanian kedua-dua mereka, membuatkan Garp mengambil mereka sebagai apprentice-nya. Dan sejak dari hari tersebut, Helmeppo dan Kobe telah berlatih di bawah jagaan Monkey D. Garp. Selang beberapa masa, beberapa tahun selepas insiden Enies Lobby, Kobe, Garp dan Helmeppo telah mengunjungi Luffy di Water 7. Kobe dan Helmeppo telah beradu tenaga dengan Luffy dan Zoro, namun dengan mudah dikalahkan. Namun Kobe kemudiannya dengan gembira mendedahkan dirinya adalah Kobe kepada Luffy dan Zoro, dan mereka bertiga dilihat gembira setelah dapat bertemu reunion semula. Setelah Zoro masuk ke dalam, Luffy menjemput Kobe untuk masuk makan bersama. Namun pelawaan tersebut ditolak oleh Kobe, mengatakan bahawa mereka berada dalam pasukan yang berbeza dan saling bermusuhan dan tak boleh dilihat terlalu akrab. Dan Kobe menceritakan tentang tempat New World kepada Luffy dan mengatakan yang dia akan berjumpa dengan Luffy sekali lagi dekat sana. So, besar kemungkinan Kobe dan Garp akan datang ke Wano. Sebab dalam firasat aku,
kuat mengatakan yang Garp juga adalah anggota SWAT, dan aku juga kuat merasakan yang Garp akan mati dan berkemungkinan mati kerana melindungi Luffy seperti mana Ace sebelum ni. Dan Kobe juga turut mengatakan dengan penuh semangat impiannya iaitu untuk menjadi Marine Admiral. Lepas tu dia malu tersipu seorang-seorang. Tapi Luffy bagi tahu, betul lah tu, kalau aku nak jadi Pirate King dan kau rasa nak tangkap aku, memang layaklah kau berada dalam level-level macam tu. Dan semasa Yonko Whitebeard menyerang Marineford, Kobe dan Helmeppo juga telah dikerah bagi membantu armada Marine. Namun melihatkan kekuatan selayaknya dewa dari kedua-dua belah pihak, Kobe dan Helmeppo telah melarikan diri. Kobe sekali lagi bertemu dengan Luffy di sana dan dia melihat kapal Luffy melayang masuk ke medan pertempuran. Semasa Luffy meluru ke arah Execution Plaza, Kobe cuba menghalang Luffy namun dikalahkan dengan hanya satu henjutan. Kemudian setelah Kobe menyedarkan diri, Kobe telah merasakan sangat-sangat distress kerana peperangan masih berlanjutan walaupun port gas di Ace telah pun dibunuh. Perkara tersebutlah telah menyebabkan hakinya diaktifkan. Tapi sebenarnya pada pendapat aku, macam yang aku bagi tadi, Kenbun-Shoku Haki Kobe ni activate masa dia jumpa Zoro awal-awal dulu lagi, which is Kenbun-Shoku Haki pada tahap present sensing dan sekarang adalah emotional sensing, seperti mana Lady Otohime dapat merasakan emosi Fisher Tiger. Alright, aku ada buat video pasal haki sebelum ni, menceritakan tahap-tahap dan jenis-jenis dalam haki. So korang boleh klik link kat bawah. Dan Kobe juga telah merasakan present sensing dari setiap manusia di situ hilang satu persatu. Kemudian Kobe telah menjerit supaya kedua-dua belah pihak untuk hentikan peperangan yang sudah tidak bermaksud dan hentikan pembunuhan yang tidak perlu. Jeritan Kobe tersebut telah menyebabkan peperangan pause sekejap. Namun Akainu dilihat tak terkesan dengan jeritan Kobe dan bersiap untuk menamatkan riwayat Kobe. Walaupun Kobe adalah salah seorang daripada anggota dari sebelah pihak dia. Namun Kobe telah diselamatkan oleh Shanks dan mengatakan jeritan beberapa saat Kobe tadi telah berjaya mengubah nasib seluruh dunia pada masa hadapan. Kobe lepas tu terus kolaps, mungkin disebabkan aura Haoshoku Shanks yang dikeluarkan dari bawah ketiak dia. Selepas peperangan tersebut, Kobe dirawat di Marine Headquarter Healing Center. Kobe bagi tahu Dr. Fishbonen tentang apa yang berlaku. Dr. Fishbonen telah mengatakan itulah dinamakan haki, dan Dr. Fishbonen mengatakan yang semua Marine dengan jawatan Vice Admiral dan ke atas semuanya ada haki. Semasa time skip, Kobe dilaporkan telah terlibat dengan insiden Rocky Port yang mana Law merupakan dalang di sebalik kejadian tersebut. Disebabkan insiden Rocky Port inilah ramai penteori-penteori yang menganggap Law memiliki hubungan sulit dengan Marine dan possibly Law juga anggota SWAT. But sejauh mana kebenarannya kita akan ketahui nanti. Kemudian semasa di Levelly Arc, apabila sekumpulan Lanun telah melancarkan serangan peluru berpandu ke arah konvoi perwakilan Dressrosa ke Levelly, Kobe dengan dahsyatnya telah berenang ke arah peluru tersebut dan menukar arah haluan peluru berpandu itu. Macam Kizaru si Kobe ni, padahal baru level Captain. Macam Kizaru dia naik bom meriam kan, Kobe pula dia berenang dengan torpedo. Kobe kemudiannya telah bersembang-sembang mesra dengan rombongan Dressrosa tersebut dan Kobe sekali lagi dapat merasakan kekuatan Kiros dengan hakinya. Kiros memuji tindakan kepahlawanan hero Kobe di Rocky Port sebelum ni. Dan Kobe terperasan muka Luffy di muka surat hadapan, surat khabar yang dipegang oleh Rebecca. Muka Kobe sangat gembira dan mengalirkan air mata bangga melihat kemajuan Luffy yang mampu sampai membentuk 5,000 anak buah dan menggegorkan sarang Yonko Big Mom. Rebecca perasan yang Kobe juga fan kepada Luffy seperti dia dan Leo. Walaupun Kobe menafikannya, Rebecca bagi tahu yang rahsia dia selamat di tangan Rebecca. Dan semasa di Wano Arc, Kobe telah keluar menuju ke Amazon Lily bagi memberkas girlfriend Luffy iaitu Boa Hancock. Semasa dalam perjalanan, Kobe telah menghubungi ex-Drake melalui Den dan Mushi dan menerima laporan Big Mom telah beraliansi dengan Kaido dan berita kedatangan CP0 di Wano Country. So agak-agak ada kaitan tak Rob Lucci dengan Who's Who? Yelah, Rob Lucci pemakan devil fruit jenis kucing juga. Who's Who pun devil fruit jenis kucing juga. Dan kalau kita tengok balik, ada banyak gila persamaan antara Enies Lobby Arc dengan apa yang sedang berlaku dekat Onigashima ni kan.
Dan aku sangat-sangat yakin yang Kobe akan datang ke Wano bersama-sama buah Hancock. Sebelum ni ada orang cakap, aku asyik-asyik bagi tahu orang tu nak datang, orang ni nak datang. Relax lah bro, ni kan tekaan aja. Nak cakap Ultraman datang kat Wano pun boleh kan? So relax, okay? So guys, that's all I have untuk perkongsian kali ni.